ulasan ni PM pada program di Jengka 23 pun ni bercakap pasal hamba ni, sebenarnya bukan kita yang utarakan. Apabila pembangkang mengatakan bahawa Penuka Farda ni hamba kepada kerajaan, dengan maksud bahawa Penuka Farda ni seolah-olah menggunakan tulang empat kerat, bekerja di ladang, dan hasil itu semata-mata kekayaan itu cuma dapat dipungut oleh kerajaan, seolah-olah Penuka Farda tak dapat hasil daripada apa yang diorang kerjakan. Saya nak mula di sini mengatakan bahawa yang dimaksudkan oleh Amat Perdana Menteri ialah sebenarnya bukan, kita tidak pernah mengatakan bahawa Penuka Farda ini hamba. Sebab itu yang Amat Perdana Menteri mengaitkan bahawa kalaulah PAS menuduh Penuka Farda sebagai hamba, hamba mana dalam dunia yang memiliki tanah 10 hektar? Hamba mana dalam dunia yang mendapat segala bantuan kerajaan seperti bantuan baik pulih rumah dan sebagainya? Ataupun hamba mana dalam dunia yang kerajaan bagi skim tuition pada anak-anak tanpa mengira sama ada dia itu penyokong kerajaan ataupun dia pembangkang. Jadi isu ini menidakkan anggapan pembangkang bahawa sebenarnya masyarakat Penuka ialah masyarakat yang sebenarnya yang dibantu oleh pihak kerajaan. Dan masalah hasil, mereka bekerja dan hasil dikembalikan ke kilang, dan kilang menjual hasil itu, dan kita Farda mendapat keuntungan daripada hasilnya itu dan dikembalikan kepada rakyat. Seperti ladang-ladang kita baik pulih, kita tanam semula, kita bagi peruntukan untuk anak-anak generasi kedua dalam bentuk kemahiran. Dan saya difahamkan bahawa sehingga Farda menanggung hampir kesemua kursus-kursus kemahiran, yang mana kalau ada anak Farda yang pergi melanjutkan pelajaran ataupun memasuki kursus-kursus teknikal, ini keutamaan kepada mereka yang tidak berjaya dalam pelajaran. Jadi yang berjaya ini kita bantu untuk melanjutkan pelajaran di pusat-pusat pengajian tinggi. Saya rasa tak betul kalau nak dikatakan sebagai hamba. Kalau melihat berdiri saya sendiri, dan kita pun tahu bahawa di Pahang ini hampir 70%, 60% lebih terdiri daripada mereka yang luar daripada Pahang. Sebagai contohnya diri saya sendiri, ibu bapa saya asal daripada utara, dan nenek saya mendapat peluang untuk menjadi Penuka Farda di Farda Jengka 3, dan saya dilahirkan di Farda Jengka 3, dan kemudian ayah saya pula ditawarkan untuk menjadi Penuka Farda Keratung 2 di Rompin, dan saya bersekolah di sekolah bangsaan yang dibina dalam kawasan Farda, melanjutkan pelajaran di sekolah dalam kawasan Farda, dan akhirnya diberi peluang untuk melanjutkan pelajaran di luar negeri. Dan bila saya balik ke luar negeri, dan saya lihat bahawa banyak isu-isu yang tak betul tentang Farda ini yang ditomah oleh pihak pembangkang. Saya bekerja sebagai sekolah guru agama, sekolah agama rakyat. Kemudian saya bekerja di unit 10 yang diwujudkan di Muazzam Shah yang dikelilingi oleh masyarakat Farda. Dan saya melihat kerajaan beri peluang. Contohnya diri saya sendiri ditawarkan untuk menjadi, orang kata apa, wakil rakyat, diletakkan dalam alim-alim masyarakat kerajaan negeri, dan dengan tujuan untuk membantu masyarakat Farda. Dan saya melihat daripada tahun 75 saya dilahirkan sehinggalah tahun 2000 lebih ni, hampir 30 tahun lebih ini, perkembangan masyarakat Farda jauh daripada dulu. Kalau dulu kita masuk dalam Farda dengan harapan, orang kata, bekerja sebagai Penuka Farda, duduk di luar bandar yang mana infrastrukturnya mungkin agak ketinggalan, sekolahnya mungkin agak ketinggalan dengan sekolah-sekolah di bandar. Saya rasa hari ini anak-anak Farda ramai ada yang bekerja di jawatan-jawatan utama dalam kerajaan. Bukan dalam bidang politik seperti saya, tapi dalam jawatan-jawatan utama kerajaan. Saya difahamkan bahawa KSU, Kementerian Pengajian Tinggi, merupakan anak Penuka Farda. Dan juga 2-3 menteri yang lain pun asal ayahnya atau nenek dulu pernah berada di kawasan Farda. Begitu juga dengan sebagai pensyarah, doktor, accountant dan sebagainya. Jadi isu mengatakan bahawa Farda tak mahu ni tak betul. Jadi pembangkang saya nampak cuba nak menidakkan usaha pembangunan yang dimajukan oleh kerajaan kepada masyarakat luar bandar yang dahulunya susah dimasukkan dalam Farda, dibagi segala infrastruktur, dan akhirnya hari ini kita menjadi seorang bangsa Melayu yang berjaya. Saya melihat isu pembangkang di kawasan Farda ni tak lebih daripada perasaan tidak puas hati kepada perkara-perkara yang saya rasa majoritinya boleh bersama Farda. Sebagai contoh, ada di kalangan isu yang diketengahkan di masyarakat Farda adalah tentang isu perahan. Sebagaimana yang kita tahu di Kemahang, kemudian di Raub, kemudian sebagai isu tentang duit tanam semula bagi mereka yang tidak mahu menyertai Farda.
Kalau dalam satu rumpun masyarakat Fedah tu ada 500 buah rumah, yang terlibat baru 50 orang. Tetapi pembangkang mengaitkan bahawa Fedah tidak adil kepada pemuka Fedah. Saya rasa tak betul. Sebab majoriti itu boleh menyokong Barisan Nasional ataupun kerajaan hari ini. Pasal pun 50 ini tidak boleh menyokong kerajaan Barisan Nasional. Kepada isu-isu yang orang lain semua tidak ada masalah, dia dalam kelompok kecil itu menimbulkan masalah. Tetapi bagi pihak kerajaan dan Fedah, kita menerima segala teguran ini dalam bentuk untuk sentiasa membaik pulih pentadbiran kita. Sebagai contoh, isu yang mengatakan bahawa Fedah tidak mengembalikan wang untuk tanam semula kelapa sawit. Untuk sebagaimana yang kita tahu bahawa arahannya ialah mesti mengikut peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan dan juga Fedah. Sebagai contoh, kalau dia menebang pokok, duit semua 17,000. Dia tebang pokok, tebang semua kita bayar 5,000. Lepas tebang, dia kena tanam pokok, boleh kita bayar lagi baki 5,000. Kemudian lepas ditanam, dia naklah meracun, membaja apa semua, baru Fedah akan bayar sebahagian yang lain. Jadi kalau semua ni dia tak buat, semata-mata nak tebang pokok, nak duit 17,000, tak boleh lah. Maka dia kena ikut peraturan. Sebab tu saya katakan bahawa majoriti yang lain boleh bersama Fedah. Pasal apa? Dia yang sebahagian kecil tak bersama Fedah kerana ada niat yang lain, iaitu tamak kepada harta, tamak kepada duit, tidak sabar. Dan saya yakin mereka pun tidak ada pengalaman sebenarnya nak menguruskan ladang Fedah yang begitu luas, 10 ekar dan sebagainya. Okay. Komen Datuk pula pasal isu masjid ni, bila mereka menganggap PM berfikiran cetek sebab mengukur Islam itu dengan berapa jumlah masjid yang dibina. Saya rasa dalam isu ni diorang yang sebenarnya yang berfikiran cetek, sebab tak faham maksud Perdana Menteri tu. Perdana Menteri bagi tahu pada pertemuan dalam masyarakat penukar yang hampir 10,000 orang hari itu. Dia kata sebagai, kalau kita mengaku bahawa kita seorang Islam yang memerintah sebagai sebuah kerajaan, kalau kita mengaku kita sebagai sebuah kerajaan, maka kita kena memberi sebaik mungkin kepada rakyat dan juga kepada agama kita. Kalaulah kerajaan PAS yang hanya berjaya membuat 2 buah masjid, bagaimana nak menguruskan urusan agama yang lain? Kalau kerajaan nasional bukan saja buat 500 lebih masjid, 1,000 masjid dalam negara, tetapi kita kena ingat banyak benda yang kita buat. Sebagai contoh, kalau di Fedah, kita sekarang isu Fedah, dulu orang Melayu berada dalam keadaan yang susah, bekerja di kampung, tidak ada masa depan, tidak ada tanah, tidak membersih harta langsung. Bila Tun Abdul Razak, orang Tun Razak membuka Fedah, Fekrah dan Risda, ini entiti yang diwujudkan, maka orang Melayu yang berada di kampung-kampung termasuk China dan India dibawa masuk dalam Fedah, dibagi pekerjaan, dibagi rumah tangga, rumah dan sebagainya, dibagi segala infrastruktur, dan hari ini boleh memiliki harta, anaknya berjaya. Maka itu tuntutan Islam, mengeluarkan 100,000 lebih penukar Fedah, yang hari ini anak dan cucu penukar hampir 1 juta lebih keluar daripada kemiskinan. Itu tuntutan Islam yang lagi besar lagi daripada benda yang lain. Sebab itu Datuk Najib bagi tahu, kalau nak diukur PAS buat kepada agama, jauh lebih apa yang bahasanya yang buat pada agama. Itu dari sudut pembangunan, belum dari sudut sumber manusia seperti pendidikan. Kita menyediakan peluang-peluang pekerjaan kepada anak-anak muda, kita membina negara kita dalam keadaan yang harmoni. Tuntutan agama, aman, selamat, sejahtera, tuntutan agama. Dan kita juga memberi peluang kepada semua kaum-kaum yang lain untuk hidup bersama dengan orang Islam. Itu juga tuntutan agama. Maka tidak ada diskriminasi dalam agama dan juga dalam pentadbiran negara kita. Tapi Aziz dalam blognya dia menyamakan sebab Rasulullah dalam zaman pemerintahan dia 10 tahun hanya membina 1 buah masjid. Jadi kata PAS hanya bina 2 kan. Jadi dia menganggap PM ni inilah. Saya rasa ni aja lagi cetek dalam isu ini, sebab mereka selalu mengaitkan pembangunan yang ada zaman sekarang dengan pembangunan yang berlaku zaman Rasulullah. Jadi kalau pemikiran masih berada peringkat ortodok yang macam tu, maka tak perlulah dia naik kereta, tak perlulah dia naik kapal terbang, tak perlulah dia buat orang kata apa rumah yang cantik-cantik, tak perlulah dia sediakan kilang. Kita pun tahu PAS berbangga dengan supermarket yang hebat di Kelantan. Maka tak perlulah ada KB Mall, sebab itu tak ada zaman Rasulullah. Jadi tuntutan agama kepada syariat, ibadat, muamalat
itu ibadat kita kena ikut, sebab itu dah termaktub dalam agama dan sebagainya. Bagi usaha muamalah kemajuan manusia, dia berubah mengikut zaman. Jadi kalau dia kata zaman Rasulullah dulu satu masjid, saya rasa dia pun tak betul. Sebab saya rasa macam banyak saya rasa masjid. Kiblatan juga sebuah masjid. Masjid Nabawi satu masjid. Jadi saya rasa tak perlu dia nak kaitkan isu zaman itu, sebab keperluan pada waktu itu. Tapi keperluan pada zaman sekarang memerlukan pada pembangunan untuk beribadat. Maka kita kena memberi ruang yang lebih banyak kepada umat Islam untuk beribadat, supaya syariat itu dapat tegakkan lebih hebat lagi. Kalau dia berpada dengan dua buah masjid, maka sampai bila rakyat Kelantan tidak akan mendapat tuntutan agama yang sebenar, segi pembangunan, ibadat yang sempurna, dan juga tuntutan zaman itu sendiri. Saya rasa dia perlu tarik balik kenyataan bahawa zaman Rasulullah hanya dua buah masjid dan kita satu buah masjid, dan dia kata tak perlu kita buat masjid sebab Nabi dulu pun berpada dengan apa yang ada. Itu tak betul. Di Pahang sendiri ada berapa masjid? Kita ada 500 lebih buah masjid, yang mana ditadbir secara khusus oleh sebuah badan yang kita panggil sebagai Majlis Agama Islam dan Adat Dasar Melayu Pahang, dan Jabatan Agama sebagai pelaksana dasar. Dan Majlis Agama ini diterajui oleh Kebawah Diri Tengku Mahkota Pahang dan Tuanku Sultan sebagai Ketua Agama. Jadi mana Ketua Agama kita orang Islam, Tengku Mahkota sebagai yang dipetua Majlis Agama mentadbir segala urusan masjid, zakat dan juga muamalat Islam dalam negeri Pahang. Dan kita bagi sebuah kerajaan Jabatan Agama melaksana dasar-dasar yang ditetapkan oleh Majlis Agama Islam. Jadi saya rasa satu mentadbir yang tersusun, saya rasa yang tidak ada di mana-mana. Kalau kita nak dibandingkan dengan Arab Saudi, maaf kalau saya kaitkan sebuah negara, saya rasa lebih yang tersusun secara khusus pentadbiran hanya di Mekah dan Madinah saja. Tapi di Riyadh, di Jeddah, saya rasa tak ada jabatan khusus. Tapi negara kita ada berbelas wilayah dan juga negeri, semua ada satu pentadbiran jabatan khusus untuk mengurus agama, termasuklah Kelantan itu sendiri. Saya rasa lebih tersusun daripada segi pentadbiran dalam negara kita kalau nak dibandingkan dengan negara-negara Islam yang lain yang PAS sendiri mengagung-agungkan selama ini. Itu jelas menunjukkan bahawa kerajaan memang menitik berat. Ya, dan saya rasa dia masih tak faham lagi bila kita meletakkan Islam itu sebagai agama rasmi negara kita. Datuk, komen Datuk pasal Ustaz Idris Ahmad, Ketua Penerangan PAS Pusat ni, yang mengatakan UMNO patut melayu bila bercakap soal Melayu ni, patut malu bila bercakap soal Melayu, sebab UMNO yang jatuhkan buat Melayu ni merempat. Saya rasa dalam isu ni PAS ni dia berpuluh tahun dia tak faham bahasa Inggeris. Sebab UMNO, The United of Malay, lepas tu organisasi ilmu tu, kebangsaan di situ bukan maksud kebangsaan asabiah, bukan kerana Melayu. Itu kebangsaan, parti kebangsaan Melayu Bersatu. Kebangsaan itu maksudnya besar. Sebagai contoh, pertandingan bola peringkat kebangsaan, maka pertandingan itu besar. Tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan, tilawah itu besar. Atau kita kata di dalam negeri, pertandingan membaca peringkat kebangsaan, maka pertandingan itu besar. Jadi apabila parti kebangsaan Melayu Bersatu, maka sebuah parti yang merangkumi seluruh orang Melayu. Bukan kita memperjuangkan orang Melayu itu semata-mata. Sebagai contoh, UMNO parti trust yang parti tonggak Barisan Nasional. Kita memperjuangkan untuk UMNO bukan semata-mata untuk orang Melayu. Kita buat jalan raya untuk semua kaum, kita buat dewan untuk semua kaum, kita buat kemajuan untuk semua kaum. Jadi PAS ni saya rasa dia masih lagi dalam tempurung bila sebut kebangsaan tu asabiah. Bila sebut kebangsaan pada parti UMNO tu asabiah, tak. Sebuah parti mewakili kaum. Sebagai contoh, kenapa dia boleh berpakat dengan DAP? Kalau dia kata Islam tu semua untuk semua orang, biarlah Cina DAP masuk dalam parti PAS. Sebab Islam ni dia tak ada nak bagi-bagi orang. Itu saya rasa dia mesti tak faham. Menuduh merempak pun tak betul. Tengok dalam negara kita, kita rasa ekonomi baru, pembangunan dan sebagainya. Dan PAS sendiri kalau pergi kawasan-kawasan Fareda, di kampung-kampung baru, saya rasa semua orang tahu sejarah kampung baru, yang mana kita beri satu tawaran keselamatan berbentuk jaminan oleh kerajaan. Kita keluarkan mereka daripada dalam hutan,
kita bagi sebuah tempat dijaga keselamatan dia, kita bagi semua infrastruktur, sekolah kampung baru, jalan, dewan, tokong, sekolah Cina, dan kita bela mereka. Bagi orang Melayu pun kita bela juga. Cuma PAS juga kena faham, kalau dia bercakap pasal Melayu merempat, dia kena fikir apa yang PAS buat di Kelantan yang menyebabkan ramai orang Kelantan terpaksa keluar dari Kelantan untuk mencari pekerjaan dan hidup daripada mereka kekal dalam negeri Kelantan. Saya rasa PAS yang membelakangkan kemajuan orang Melayu dalam negeri Kelantan. Bagi negara lain saya rasa tidak ada masalah. Maka sentiasa berterusan daripada segi urusan untuk memajukan agenda orang Melayu dan juga bangsa dalam negara kita.